Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teacher sambung lagi dengan penggunaan struktur kawalan dalam bahasa penskriptan klien. Okey, kita masih lagi dalam bab 3, 3.1 bahasa penskriptan klien. Tak habis lagi. Teacher bagi tahu tajuk ni panjang. Okey. Okey, sekejap. Okey. Sekarang ni dalam JavaScript masih ada struktur kawalan. Okey, struktur kawalan ni kita dah belajar. Okey, kita dah belajar struktur kawalan. Okey, sekarang kita tengok. Struktur kawalan ni dia mengawal atur cara kita berdasarkan apa yang kita blok atur cara kita. Okey. Sekarang kita tengok. Struktur kawalan ni sama je. Okey. Dalam ni ada jujukan, pilihan, ulangan. Okey. Sekarang kita tengok struktur kawalan jujukan. Okey. Jujukan ni dia straight. Okey, dia tak ada syarat. Okey, cuba tengok kat sini. Kita ada mula, ada parallel ni input. Okey. Lepas tu terus tamat. Okey. Input nama cetak hello. Nama. Okey. Maknanya dia buat satu persatu, tak ada syarat. Okey, sekarang kita tengok contoh kat sini. Okey, teacher terus guna buku teks sebab coding dia panjang, kita nak copy pun takut tak nampak dekat dalam PowerPoint. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Okey, dia kata struktur kawalan jujukan. Okey, title. Struktur kawalan jujukan ni keluar dekat title ni. Okey, awak kena faham sebab awak nak buat coding. Okey. Var nama anda. Ni Istihar ni. Okey, Istihar. Okey, nama anda Siti Aminah. Okey. Nama anda Siti Aminah. Dia royak dah. Dia bagi input dah dekat sini. Siti ni input dia. Input ni kita masuk, bukan user masuk. Document write. Okey, dia suruh tulis hello, nama anda. Nama anda ni, okey, hello. Hello ni dia akan keluar perkataan hello ni. Siti Aminah ni mari mana? Mari daripada sini. Okey, nampak? Okey. Okey, itu contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Kita tengok. Okey. Masih struktur kawalan jujukan. Ni tajuk dia akan keluar kat sini bila kita run. Var tahun semasa, tahun lahir, umur. Okey, dia nak tahu umur kita berapa. Okey, nak tahu umur kita berapa, kita kena tahu tahun semasa sekarang ni. Okey, ni buku teks ni buat tahun 2017. Jadi dia ambil tahun 2017. Okey, tarikh lahir 1973. Nak tahu umur, kita kena tahu tahun semasa dan tarikh lahir. Okey. Jadi ni input. Ni dua ni adalah input. Okey. Ini nombor 3 ni adalah proses. Okey, kita ada IPO kan? Kita ada IPO. Input, proses, output. Okey. Sekarang ni input dah ada, proses dah ada, output dia. Ni document write. Umur anda tambah umur. Tambah umur ni bermaksud dia panggil umur ni. Umur dekat mana? Ni. Okey, apa yang dia buat dekat umur? Tahun semasa. Tahun semasa ni 2017 tolak tahun lahir. Maka dapat umur dia 44. Okey, boleh tunjukkan ni dia mudah. Okey. Ni antara operator yang biasanya diguna dalam JavaScript. Sama je. Okey. Bila awak tahu basic, bagilah coding apa tu, bahasa apa pun, dia lebih kurang sama. Okey. Sekarang kita pergi kepada struktur kawalan pilihan. Okey, kawalan pilihan ni dia ada
Kalau dalam cetak alih dia mesti ada diamond. Okey. Dia ada boolean sama ada yes, no. Okey. True, false. Okey. Memerlukan pernyataan bersyarat. Okey. Melaksanakan satu pernyataan atau satu blok kod yang ditutupi dengan tanda curly bracket, buka dan tutup. Okey. Okey. Kemudian kita tengok operator hubungan. Okey, operator hubungan dia pakai boolean. Okey, boolean tak ni? Ni, true false. Ni, boolean ni. Okey. Dua pernyataan JavaScript yang biasa digunakan adalah if ataupun if else. Okey, kita tengok. Ini adalah syarat dia ni. Benda yang akan duduk dekat dalam diamond ni. Okey, syarat ni lah yang akan duduk kat diamond. Okey. Kita tengok dulu satu-satu pernyataan if. Dalam pernyataan if, okey, jika if adalah true, pernyataan akan dilaksanakan. Jika sebaliknya, pernyataan tidak akan dilaksanakan ataupun dia terus tamat. Okey, macam ni. Pernyataan pertama. Jadi syarat untuk pernyataan pertama ni benar atau palsu? Okey. Kalau benar, pergi pernyataan kedua. Kalau palsu, terus tamat. Kalau benar, pergi next. Apa dia punya tindakan selanjutnya? Kalau palsu, terus stop. Okey. Kita tengok contoh coding if. Okey. Sekarang ni nombor iaitu nombor pelajar yang diterima di uji sekiranya pelajar bernilai 1, 2, 3. Mesej adalah pelajar sekolah tamat ABC. Okey, kita tengok. var pelajar istihad, nombor pelajar sama dengan prom, nombor pelajar. Okey. If, okey. Sekarang ni dia kata kena ada tanda seru kat sini. Apabila ada if, okey, bila ada if, dia kena ada ni, buka ni. Okey, teacher tak ada lagi nak buat coding dia, nanti teacher buat teacher type coding dia, teacher akan tunjuk. Okey. Sepatutnya JavaScript ni dia kena ada ni. Okey. Jadi teacher tak boleh nak sahkan lagi coding yang buku teks ni buat betul atau tidak. Teacher tak ada lagi nak type. Okey, sekarang kita tengok. Dia kata prom nombor pelajar kat sini. If nombor pelajar sama dengan 1, 2, 3, document.write anda adalah pelajar sekolah tamat ABC. Jika nombor pelajar yang dimasukkan adalah 1, 2, 3, maka akan keluar pernyataan dia adalah pelajar sekolah tamat ABC. Okey, sekarang kita tengok dia punya output dia. Okey, dia akan keluar prom. Okey, prom ni prom. Okey. Kemudian nombor pelajar ni kan. Nombor pelajar yang ni. Okey. Dia nak tahu kat sini berapa. Jika kita klik kat sini okey, maka anda adalah pelajar sekolah tamat ABC. Okey. Jika kita keluar sekali lagi prom ni nombor pelajar, kita tulis kat sini 456. Okey, dia tak ada keluar apa-apa kat sini. Bermaksud dia bukan pelajar bukan pelajar sekolah tamat ABC. Okey, tiada arahan. Dia tak ada nak buat apa-apa lah. Dia kosong kat sini. Tak ada apa-apa arahan. Okey, boleh. Sekarang kita tengok if else. Okey, if else ni pula, kalau macam tadi if, dia macam ni kan. Jika pernyataan tu benar, if benar, dia pergi pernyataan kedua. Maknanya adalah tindakan selanjutnya. Kalau dia palsu, dia akan stop. Okey. Sekarang kita tengok if else. Kalau if else pula, okey, mula dengan pernyataan 1.
Okey, syarat benar. Kalau benar, pernyataan kedua. Okey, baru tamat. Kalau palsu, kalau pernyataan if tu palsu, ada pernyataan 3. Kalau tadi if, kalau palsu, dia terus tamat. Yang ni kalau bukan yang ni, dia ada satu lagi yang lain. Okey, boleh? Okey, ni nampak ni. Jika syarat benar, pernyataan 2. Jika palsu, sebaliknya ada pernyataan 3. Alright, ni kita tengok. Okey. Tadi, jika kita masuk 1, 2, 3, dia adalah pelajar taman ABC. Okey. Tadi tak ada else kan? Tapi bila kita buat else, arahan, okey, kita tengok kat sini. Dia ada tambahan kat nombor 4 ni. Kalau tadi, bila kita buat lain daripada 1, 2, 3 ni, lain daripada 1, 2, 3, ni sepatutnya 1, 2, 3. Dia tak ada keluar apa-apa arahan betul. Tapi kalau kita bubuh else, okey, kita bubuh else, ni else dia. Ni else dia ni. Okey, kita tengok. Dia masuk 4, 5, 6. Akan keluar anda bukan pelajar sekolah taman ABC. Faham? Okey. Itu basic lah, basic. Okey, kita tak akan belajar basic. Basic ni pelajar menengah rendah 1, 2, 3 yang akan belajar basic. Okey, kita 45, tingkatan 45 ni advance. Okey. Dalam satu pernyataan if else, 2 atau lebih syarat belum boleh diuji serentak. Okey. Bila uji serentak menggunakan operator logical. Okey. Ni sama ni, awak pernah jumpa tak ni dalam Java ada ni. Okey, dalam Java ada. Okey, sekarang kita tengok operator logical AND. AND dulu. Okey. Contoh 26 menunjukkan markah peperiksaan mestilah antara 0 dan 100. Oleh sebab itu, untuk menentukan sama ada markah yang dimasukkan adalah 0 hingga 100, operator logical AND perlu digunakan. Contoh, if markah peperiksaan lebih atau sama dengan 0 dan markah peperiksaan kurang sama dengan 100. Dan. Okey. Operator dan bermaksud dia kena serupa. Ni, okey, dengan dan ni kena sama. Kena betul-betul baru dia true. True baru true. Okey, kalau true false dia akan jadi false. Okey, ingat semula hot Java awak buat. Okey, sekarang kita tengok. Okey, contoh ni Okey, markah peperiksaan kita, okey, dia dah bagi kat input kat sini markah peperiksaan 67. Okey. Dia isytihar wa markah peperiksaan 67 grade, kita nak tahu. Grade markah. Okey, sekarang ni dia kata if markah peperiksaan mesti lebih daripada 0. Okey, lebih daripada 0 dan kurang sama dengan 39. Markah peperiksaan antara 0 hingga 39. Markah dia, grade dia G. Okey. Nampak ni teacher awak tadi dia tertinggal semikolon. Semikolon ni semikolon pula. Curly bracket. Okey, nampak? Okey. Jika markah 0 hingga 39, grade dia G. Else, if markah antara 40 dan 44, markah dia, grade dia adalah E. Ni 40 hingga 44. Okey, kat sini grade dia E. Else pula. Okey. Else lagi. Markah 45 hingga 49. Grade dia D. Okey. Else 50 hingga 59 C. Okey.
Ni tengok je panjang, pada hari ulang-ulang je ni. Okey. Apabila dia buka, if, curly bracket buka, curly bracket tutup untuk penyataan dia. Okey. Lepas tu else juga. Else kena juga buka curly bracket, tutup curly bracket. Okey, ni 60 hingga 64. C+. Okey. Seterusnya 65 hingga 69. Okey, seterusnya sampai bawah. Okey, sampai grade dia A. Okey. Sampai grade dia A 80 hingga 89. Okey, kita tengok. Okey, else. Nampak ni. Berapa banyak dia tutup kat sini. Okey. Sebab tadi dia buka saja. Dia buka, dia tak tutup lagi. Okey. 90 hingga 100 A+. Okey. Kemudian apa yang dia nakkan write. Okey. Ni dia punya syarat. Okey, yang if ni baru syarat. Okey, baru dia punya ni. Okey. Kemudian dia kata markah peperiksaan tambah markah panggil balik markah peperiksaan. Okey. Lepas tu dia panggil grade. Grade yang dia buat kat syarat tadi. Markah peperiksaan kita berapa dia masuk? Dia nak 67. Okey, dia nak tahu 67 ni duduk di grade mana? 67. Duduk di grade mana? Okey, so nampak tak kat sini? Markah peperiksaan dia keluar kat sini. Okey, tambah markah peperiksaan. Ni 67 ni. Ni. Okey, grade B. Nampak ni? Ni buka kurungan. Okey, buka kurungan. Tambah grade, tambah. Okey, tutup kurungan. Tutup semikolon. Ni untuk yang ni. Awak kena tahu. Okey. Boleh. Okey. Kemudian logic OR. Tadi N. Okey, N ni OR. Okey, kalau logic OR apa dia nak uji? Pengguna mempunyai kelayakan mengundi sekiranya umur dia 21 dan ke atas atau telah berdaftar sebagai pengundi. Oleh itu, untuk menentukan kelayakan mengundi, umur yang dimasukkan mesti melebihi atau sama 21. Atau pengguna telah berjaya membuat pendaftaran. Okey, maknanya kat sini umur dia mesti 21 dan dah daftar. Ni dia punya penerangan dia ni. Apa yang dia nak. Okey. Nampak tak dia guna kat sini? Umur mesti lebih atau sama dengan 21 atau status daftar sama dengan true. True ni bermaksud dah daftar lah. Okey, kita tengok. Dia bagi umur orang ni 25. Ni bukan user masuk maknanya kita dah siap-siap bagi tahu dah umur dia berapa. Status daftar true. Ni istihar. Okey. Istihar dan sini input, ada dah input. Okey, if umur sama dengan lebih atau sama dengan 21, status daftar sama dengan true, tulis anda layak mengundi. Okey. Anda else. Okey, else anda tidak layak mengundi. Okey, jadi memenuhi kedua-dua syarat if. Okey. 25, umur 25, status daftar true. Okey. Jadi dia akan keluar anda layak mengundi. Okey. Katakanlah tadi 25. Okey. Ni tadi status daftar dia true. Okey, status daftar true. Dekat sini sama juga 25, tapi status daftar dia false. Maknanya dia tak daftar lagi. Okey. Sekarang ni dia nak uji layak mengundi ke tak layak mengundi. Okey.
apabila kita ada simbol atau, okey, atau ni jika true atau true sama dengan true. True atau false sama dengan true. True false atau true sama dengan true. False atau false sama dengan false. Ingat lagi ke tak ni? Okey, jadi sekarang ni umur dia dah lebih 21. Tapi dia tak daftar lagi. Dia masih keluar anda layak mengundi. Kerana dia punya logikal dia, salah satu betul dikira true. Okey. Ni pun sama juga. Walau umur dia 19, tapi status dia true. Dia masih layak mengundi. Okey. Walaupun umur tak cukup kat sini, tapi dia dah daftar. Dia masih layak mengundi. Okey. Boleh faham? Okey. Ni kat sini. Ni teacher ayat. False atau false. Okey. Dahlah umur dia kurang 19, tak daftar lagi. Maka else lah jawapan dia. Okey. Boleh. Tengok coding ni elok-elok. Macam mana cara dia buat coding kat sini. Okey. Okey. Yang terakhir adalah struktur kawalan ulangan. Okey. Struktur kawalan ulangan ni. Okey. Struktur kawalan ulangan ni kita ada. Okey. Kita ada 4. Y. Dan 2Y. Okey. 4 pakai pembilang. 2 ni berasaskan syarat. Okey. Ni dalam Java teacher pernah terang. Okey. Nilai awal pembilang. Okey, kemaskini nilai pembilang, syarat pembilang benar. Kalau benar, buat penyataan. Naik balik. Okey. Kalau palsu, baru tamat. Dia akan ulang kat sini. Okey. Dia akan ulang-ulang kat sini sampai mana? Sampai syarat ni mana? Nak berapa? Tak boleh lebih 3. Contohnya macam teacher ayat baru ni. Kita nak buat merdeka. Okey, kita nak laung merdeka sebanyak 3 kali. So, lebih daripada 3. Kalau palsu, tamat. Okey. Ni salam sejahtera. Bukan merdeka. Ni salam sejahtera. Okey. Ini dia punya formula. Macam mana dalam Java. Ni formula. Ni increment, increase ataupun decrease. Ni syarat dia. Okey, ni syarat. Ni apa ni? Nilai tamat. Ni syarat. Ni nilai awal. Ni kemaskini pembilang. Dia nak tambah ataupun dia nak berkurang. Okey. 4. Pembilang sama dengan 1. Pembilang kurang sama dengan 3. Pembilang plus. Okey. Sekarang dokumen salam sejahtera. Okey. BR. BR ni dia akan pergi dekat ni. Next line. BR ni maksudnya next line. Okey. Dia akan buat. Okey. Jika pembilang sama dengan 1. Okey. Pembilang ni. Pembilang sama dengan 1. Okey. Nombor 1. Dia buat salam sejahtera. Okey. Bila salam sejahtera ni dah naik. Dia dah keluar kat sini. Dia akan tambah. Pembilang plus bermaksud pembilang tambah 1. So dia naik lagi 1. Okey, asal pembilang 1 kan. Okey, kemudian pembilang jadi 2. Okey. Bilang jadi 2, kita tulis lagi salam sejahtera. Okey. Lepas tu bila dah tulis salam sejahtera, pembilang akan tambah. Tambah akan jadi 3 pula. Okey.
Bila pembilang jadi 3, masih dalam syarat yang ni, kurang atau sama dengan 3. So dia tulis lagi salam sejahtera. Okey, kemudian dia menaik lagi jadi 4. Apabila dia jadi 4, syarat dia kena kurang atau sama dengan 3, sedangkan dia 4. Maka tamat. Tak ada dah. Tamat. Stop sampai situlah. Okey. Ini 4. Ini yang mudah ni, 4 yang mudah. Okey. Kawalan ulangan juga mengenali kata kunci break dan continue. Okey. Dalam kawalan ulangan, dia ada break dan dia juga ada continue. Kata kunci break akan menyebabkan penamatan. Contohnya break lah, stop. Okey. Penamatan atau pemberhentian berlaku di mana-mana sahaja dalam blok kod tersebut. Kalau continue, kita nak teruskan. Okey. Sama ada syarat tu true, jika true, ulangan akan disambung ataupun diteruskan. Okey, kita tengok. Coding ni dia nak ajar awak ni untuk persediaan membuat projek. Okey. Kita masih guna coding yang sama. Okey. Sekarang ni dia kata salam sejahtera kan? Okey. If pembilang sama dengan 2. Okey. Ni serupa je kan? Memanglah dia nak ni pembilang-pembilang dia nak syarat dia sampai 3. Tapi dia kata dia ada tambah if kat sini. Apabila pembilang tu dah sampai 2, break. Okey, break kita tahu stop kan? Okey, jadi dia akan keluar 1, 2. So bila buat tambah break kat sini, dia akan stop sampai 2 sahaja. Dia tak akan jadi 3 macam ni. Ni, dia akan ulang sampai 3 kali kan? Ikut syarat dia sampai 3. Okey, bila ada break, dia akan stop. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Masih yang sama juga. If pembilang dah sama dengan 2. Okey, tadi kita break. Continue, ayat continue akan diteruskan untuk menambah satu lagi kat sini. Sesuai dengan syarat dia, dia nak 3. Boleh. Ini contoh penggunaan break dan juga continue. Ni tak apalah sikit. Kalau dia ulang banyak, maka kita memerlukan break untuk berhentikan atu cara. Okey, jadi teacher rasa teacher berhenti sampai setakat ni saja. Okey, untuk 4. Okey, kita akan sambung dekat dalam next video untuk while dan juga do while. Okey, teacher harap awak buka buku teks dan tengok elok-elok satu persatu. Okey. Itu saja daripada teacher. Kita sambung lagi dalam next video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.